Kajang tu. Okey, boleh cue okey. Terima kasih tahniah di atas Ketua Menteri ke sekolah Cik Nikmat. Ya. Jadi Okey, menguraikan apa? Okey, terima kasih Puan. Hari ini 20 hari bulan lawatan kerja Timbalan Menteri 2, Timbalan Menteri Pendidikan 2, Tuan Kamalan Naden anak lelaki Panca Naden ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang. Sepanjang saya jadi pengetua di sini, saya rasa inilah julung-julung kalinya lawatan rasmi daripada Timbalan Menteri ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang. Dan saya rasa bertuah kerana YB memilih high school sebagai salah satu destinasi untuk lawatan kerja pada hari ini. Tujuan lawatannya, saya diberitahu secara mengejut pada hari Selasa petang bahawa Yang Berhormat akan membuat lawatan sekolah di Zon Kajang, dan high school adalah salah sebuah daripada 3 buah sekolah yang telah dilawati oleh Yang Berhormat pada hari ini. Di samping itu sekolah di mana itu? Sekolah yang pertama yang dilawati oleh YB ialah sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil Kajang, dan selepas itu sekolah kebangsaan kebangsaan Jalan Semenyih 1 dan 2. So YB sekarang YB masih berada di sekolah Jalan Semenyih 1 dan 2. Apa lagi Cik Man nak uraikan sekolah ini? Dalam program ini hari ini kita buat satu program majlis penyampaian hadiah kepada pelajar-pelajar STPM yang cemerlang dalam peperiksaan semester 1 mengikut sistem modular yang ada sekarang lah. Dan juga kita highlight dalam program itu juga kerjasama kita dengan agensi luar dalam sukan kriket. Kita telah menjalin hubungan kolaboratif dengan Persatuan Kriket Melayu Malaysia sejak tahun 2007 lagi, dan Persatuan Kriket Melayu Malaysia memilih high school sebagai satu projek kriket nasional. Dan baru-baru ini pihak Felda telah memilih Sekolah Tinggi Kajang sebagai penempatan kepada 56 orang murid yang mahir lah, yang mempunyai kemahiran tinggi dalam permainan bola sepak untuk ditempatkan di Sekolah Tinggi Kajang. Dan murid-murid Felda ini telah mendapat pendedahan di Cardiff City selama 3 bulan, dan mereka akan meneruskan pengajian di Sekolah Tinggi Kajang. So saya rasa banggalah dan sangat teruja dengan kehadiran murid-murid ini yang akan memberikan saingan kepada murid-murid high school. Kita juga ada projek SPTS, Sukan Prestasi Tinggi Sekolah dalam bola sepak. Dan sekarang rakan pelatih kita adalah daripada pelajar-pelajar program Felda. So saya ucap terima kasih banyaklah kepada pengarah sukan Felda, Datuk Ahmad Fuad bin Daud yang turut hadir pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama. Kita akan siarkan. Penilaian Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan Barisan Pentadbir Sekolah serta ahli-ahli. Daun Melayu, tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur, pembuka bicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Kamalanathan, anak lelaki Pancanathan, Timbalan Menteri Pendidikan 2, Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Talib bin Hamid bin Abdullah, Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langan. Yang berbahagia Cik Nikmat bin Nikman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang, Yang Dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang. Yang berusaha para wartawan, seterusnya para pelajar yang diraikan sekalian. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tinggi Kajang. Bunga mawar dibawa ke Pekan untuk dijual di Kuala Perlis. YB menyerikan majlis. Sebelum saya menerus bicara, molek kiranya majlis oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar bin Abdul Rahman dengan hormatnya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang memuliakan, sesiapa yang kau kehendaki, kami panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kami ke hadrat-Mu ya Allah atas penilaian Jabatan Pendidikan Selangor. Yang berbahagia Tuan Muhammad Razi bin Abdullah, Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Langan, menjadi pusat sukan kepada beberapa agensi luar untuk menempatkan pemain-pemain mereka di sekolah ini bagi menimba ilmu di sini, seterusnya menjalani latihan di bawah bimbingan jurulatih luar dan jurulatih terbanyak di negeri Selangor selepas Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kelang. Dan insya-Allah bilangan tersebut akan meningkat dengan di daerah Hulu Langan. Sama-sama kita nantikan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Jadi dalam kesempatan pada hari ini Yang Berhormat Tuan P. Kalamada anak lelaki P. Pancanathan, Timbalan Menteri Pendidikan 2, Yang bahagia Tuan Haji Abdul Talib bin Hamid, Ketua Sektor daripada Pejabat Pendidikan Negeri Selangor, yang bahagia Mola yang Ketua PIBG, Pengetua Tinggi Kajang, yang bahagia Cik Nikman, tuan-tuan, puan-puan sekalian dan serta murid-murid sekalian. Pertama kali inilah sebabnya sekolah ini dipanggil sekolah tinggi Kajang, yang ini satu ciri-ciri dia. Dan konduktor ini telah mengendalikan nyanyian itu dengan semangat dan tidak ada perasaan gentar. Jadi inilah semangat kepada murid sekalian, jangan gentar, jangan takut, jangan malu-malu untuk menimba ilmu. Bagi Felda, apabila kita berpindah ke Inspan lama pada 1 bulan 9, kita telah membawa semua aktiviti sukan ke Inspan. Dan salah satunya ialah pemain Akademi Bola Sepak Felda yang berjumlah 56 orang. Kita telah meresik dulu dengan pengetua, dengan Cik Wira, Cik Kusari. Akhirnya mereka bersetuju dengan cadangan kita dan alhamdulillah saya bagi pihak Felda mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Sekolah Kajang yang sudi menerima pelajar-pelajar kita. Melalui akademi ini bukan sahaja kita menumpukan kepada latihan bola sepak, tapi yang pertama sekali ialah akademi pemain itu sendiri. Dan ini saya dapati sekolah yang sesuai untuk itu. Yang keduanya, dari perbincangan awal dengan pihak sekolah, Felda bersetuju untuk mengadakan satu pertandingan khas akademi di seluruh Hulu Langan ini yang ditaja sepenuhnya oleh Felda, yang mengani semua pemain belah pasukan. Kita akan bermain secara home and away, kerana jika pemain-pemain ini dilatih semata-mata tanpa pertandingan, mereka tak dapat diukur prestasi. Kerana pertandingan itu ialah jurulatih yang utama adalah pertandingan, dan pertandingan juga mengukur prestasi pemain-pemain. Yang ketiganya yang berhormat, kita ada satu program dengan YMCC yang telah diasaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ketika itu pada tahun 2012 dengan Cardiff City.
Jadi program ini diadakan setiap tahun, dan pada tahun ini kita akan pada 20 tahun. Jadi pemain-pemain akademi daripada FEDA dan juga pemain yang terbaik daripada sekolah tinggi Kajang ini berpeluang, jika berpeluang untuk mengikuti akademi ini bersama Cardiff City selama 3 minggu di Cardiff. Jadi kalau ada, kita beri utama kepada pemain-pemain bawah 14 dan 16 tahun. Katakan 1, 2, 3 dan 4. Ini program yang telah ada. Kita tujuan utama program ini adalah untuk mendedahkan pemain-pemain ini di peringkat antarabangsa dengan jurulatih yang profesional, iaitu jurulatih kelab yang profesional. Jadi dia akan dapat memberikan satu pengalaman yang baru, kemahiran yang baru, dan yang paling penting ialah mengubah sikap pemain ini daripada pemain yang berfikiran amatur kepada pemain yang berfikiran profesional. Kerana satu hari nanti kita berharap pemain-pemain ini boleh bermain dengan baik dalam bidang bola sepak sebagai pemain profesional. Dan jika mereka tak dapat mencapai tahap pemain ini, kita akan latih mereka juga di bidang kepegawaian. Maksudnya kita akan beri khusus ke jurulatihan kalau dia berminat dalam bidang jurulatih, ataupun dalam bidang kepengadilan, ataupun dalam bidang pegawai teknikal pertandingan. Kerana industri bola sepak negara sekarang kalau kita lihat, ia amat berkembang maju, ya, maju, dan bola sepak telah menjadi salah satu penjana pendapatan baru kepada rakyat Malaysia. Jadi pemain-pemain yang ada di sekolah ini hendaklah memberi tumpuan atau memberi penglibatan, jika berminat dalam bidang bola sepak. Yang Berhormat Timbalan Menteri, selain daripada itu FEDA juga akan menubuhkan 3 lagi akademi di 3 wilayah. Sekarang kita ada 1 akademi di pusat di Bangi, 1 di Kuantan, dan akan 3 lagi di wilayah FEDA. FEDA mempunyai 11 wilayah di seluruh negara, kecuali di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur kita tak ada FEDA. Jadi akademi-akademi juga insya-Allah yang terbaik akan dibawa ke ISBAN, iaitu pusat dia di sini, dan kita akan tempatkan di sekolah di Kajang. Itulah secara kasar kita punya program. InsyaAllah akan berjalan mulai pada tahun ini. Mudah-mudahan akan mendapat kejayaan bagi kedua-dua belah pihak, iaitu sekolah tinggi Kajang dan juga FEDA. Okey, akhir kata sebagai harapan saya supaya hubungan ini antara sekolah tinggi Kajang dan FEDA dapat berkekalan seterusnya, dan yang paling penting kita dapat melahirkan pemain-pemain yang baik untuk negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Malaysia, saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati, yang para pelajar yang diraikan sekalian, sahabat-sahabat daripada media. Izinkan saya sekali lagi mengucapkan salam sejahtera, salam hormat dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih saya kepada Encik Nikmat kerana sudi memberi izin kepada saya masuk kawasan sekolah untuk mengadakan perjumpaan ini dalam lawatan saya ke sekolah-sekolah di Kajang. Ini secara fizikal ini sekolah yang keempat, walaupun 3 lokasi, tapi sekolah yang keempat. Bermula dari SJKT Kajang, sebentar tadi di Jalan Semenyih, sekarang di SMK Kajang. Terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang akan menerima anugerah sebentar lagi. Saya pasti
kejayaan ini bukan satu kejayaan yang mudah, satu kejayaan yang diambil secara senang, tetapi ianya merupakan satu komitmen yang telah diambil oleh pelajar-pelajar, khasnya yang melalui sistem pendidikan, iaitu memasuki sistem tingkatan 6 atau STPM di negara kita ini. Saya dimaklumkan kecemerlangan bidang sukan. Saya dimaklumkan bahawa penglibatan sektor swasta menambah baik mutu sukan di sekolah ini menjadi salah satu contoh yang boleh diteladani oleh sekolah-sekolah lain dan syarikat-syarikat swasta lain. Dan dalam konteks itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Felda kerana sudi bekerjasama dengan sekolah SMK tinggi di Kajang ini untuk memastikan budaya sukan ini menjadi salah satu landasan kejayaan sekolah khasnya kepada mereka yang berada dan tinggal di Kajang ini. Pada masa kita menambah baik mutu penglibatan sukan, saya juga harus menekankan pentingnya bidang akademik. Dan apabila saya diberi maklumat saya akan bertemu dengan pelajar-pelajar STPM di SMK Tinggi Kajang ini, saya berasa amat gembira. Mengapa? Bagi saya, pelajar-pelajar yang menduduki ataupun melalui sistem STPM ini berbanding kepada pelajar-pelajar lain yang pergi matrikulasi, yang buat pre-U dan sebagainya, asasi dan sebagainya, semua ini murid-murid yang cemerlang, tidak dapat dinafikan. Tetapi yang memilih melanjutkan pelajaran STPM atau tingkatan ini, tingkatan 6, merupakan the real fighters, ataupun yang benar-benar melalui satu perjalanan yang bukan mudah, payah, yang bukan senang, sukar, tetapi lebih berani daripada mereka yang memilih cara-cara lain masuk universiti. Oleh itu, penghormatan saya kepada pelajar-pelajar STPM amat tinggi. Dan saya berani cakap ini di mana-mana situasi pun. You did not choose the shortcut for success. And for success, there are no shortcuts. I know for a fact that you have decided to sit for an examination which is probably be the toughest exam in Malaysia. You must know that, and I'm sure you are aware about it. But why is it the toughest exam in this country? Did you ask yourself? Do not sit in STPM, jangan ambil STPM dengan tidak memahami latar belakang STPM. Jangan duduk di bangku tingkatan 6 hanya semata-mata saya telah mencuba semua tak dapat, saya duduk form 6. Jangan. You must be committed to the struggle. There may be a few students here, it's not late to buck up and continue this journey. STPM examination, or known as the A levels if I'm not mistaken, is tough because this is an examination which is endorsed by Cambridge. And you know what Cambridge University is all about? I'm sure you do. It is the examination which is endorsed by Cambridge. And because of that, we need to have a certain standard. With this STPM examination, you can go anywhere in the world and said you have done A levels in Malaysia, STPM, you will be given a place to study in the university. But if you choose other options to go into university, your choices are limited. That is why the examination is tough. Many students jumpa saya. Dia mohon
matrikulasi tak dapat, dia buat rayuan tak dapat, dia buat pre-U tak dapat, semua tak dapat. Keputusannya cemerlang. Saya kata, mengapa tak nak buat tingkatan 5? Dia kata tingkatan 5 tingkatan 6 sangat susah. Saya kata, ada pengalaman ke buat tingkatan 6? Dia kata belum. Nasib baik dia kata belum. Dia kata tak ada pengalaman buat tingkatan 6, tetapi menurut kawan-kawan saya susah. Dia bukan menurut dia, menurut kawan-kawan dia, dia kata susah. Was Form 5 easy? I'm asking you a question now, students. Was SPM senang? Susah kan? Dapat 10A bukan senang, susah juga. Tetapi why did you do Form 5? Susah. Lepas PMR cukup cari jalan lain. Mengapa tak buat macam itu? Tetapi kerana wajib. Tak ada laluan lain, tak ada option lain. Kena buat tingkatan 4, tingkatan 5 2 tahun. Kerana diwajibkan, tak ada cara lain, dia buat SPM. Tapi bila datang STPM, dia ada banyak lagi cara. Maka dia ambil cara-cara yang mudah, cara-cara yang tak begitu menyusahkan, nak melanjutkan pelajaran dia di universiti, IPTA ataupun IPTS. Tetapi bagi mereka yang melalui landasan tingkatan 6 ini, saya percaya segala tekad usaha yang diambil, ia akan mencapai kejayaannya. Dan langkah mengambil STPM bagi saya adalah langkah yang terbaik sebelum masuk ke Menara Gading. Dan pelajar-pelajar harus bangga, because you chose the tough way. And normally, pelajar-pelajar yang melalui tingkatan 6 atau STPM ini, bila masuk ke university, they are much more complete, well-rounded student with leadership skills, because you know shortcuts. You didn't go through any shortcuts. You went through the hard way. You studied very hard. You went through everything you can, and you are in university. And normally students who finish STPM, and when they go to university, they become the leaders in that university, because you have seen it, fought it, worked on it, and you are successful. But then you must work hard. You must work very, very hard. And education is all about working hard and putting your efforts as much as you want to. And what I would appeal to you, saya merayu, sekiranya ada pelajar-pelajar yang tingkatan 5 datang mengambil nasihat, don't go and tell them don't do Form 6. You should not be telling them. You should encourage students to do Form 6, because this is the right way. I'm not saying don't do matriculations. I'm not saying don't do pre-U or asasi for some students. But I'm just saying is encourage students to do STPM. If they get an opportunity to do anything else, it's entirely their decision. But continue doing Form 6. Kalau boleh, bila dapat tingkatan 6, ambil daftarkan diri dulu. Ada pelajar, bila dapat peluang tingkatan 6, serta-merta dia reject. Tak nak. Kerana keputusan dia cemerlang, dia kata dia akan dapat matrikulasi. Tapi matrikulasi pun tak dapat. Lepas tu dia nak pergi belajar kat pre-university swasta. Kosnya tinggi. Dia datang jumpa kita. Dia kata saya nak perlu bantuan keuangan untuk lanjutkan pelajaran di pre-U. Saya kata mengapa tak buat tingkatan 6? Tingkatan 6 tu susah sangat. Habis kenapa belajar? Kalau susah sangat. Nak berjalan pun susah. Nak berlari pun susah. Nak duduk pun susah. Nak bangun lagi lah susah. Mengapa buat semua tu? Duduk aku rumah terlantar kat katil aja senang. Tapi ini bukan hidup. This life is full of challenges. And if you are not able to meet the challenges, then you are losers. But you have decided to be the winners. And you are here sitting because you want to be the best. I'm sure you will do well, not only academically, but also in your co-curricular activities.
It's equally important. When you go to university, we will look at your academic qualification. We will also look at your co-curriculum activities. Be involved. Participate in events that you think you can excel in. We want a well-rounded student. Not physically well-rounded, but as a character, academic, sports. And I can see di sekolah ini memang memberi keutamaan dalam bidang sukan. Dalam bidang sukan bola sepak, dalam bidang sukan kriket, saya dimaklumkan sekolah ini di antara yang terbaik di rantau ini, di Malaysia. Teruskan, kekalkan pencapaian seumpama ini. Saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah syabas kepada guru-guru yang hadir pada hari ini. Walaupun ada yang tidak ada di dewan ini, mungkin ada di luar, tapi bagi semua mereka yang hadir ini, saya wakilkan penghargaan dan ucapan syabas kepada semua guru yang telah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sehebat boleh. Saya belum pernah dan pasti tak akan lagi melihat seorang guru yang dalam fikiran dia bila bangun pagi saya nak menghancurkan masa depan seorang anak murid. Tak akan ada. Tak ada cikgu dalam dunia ini, setahu saya di Malaysia lah at least, tak ada cikgu dalam Malaysia ini yang ada hasrat dengki yang zalim sebegitu. Tak ada. Setiap guru yang bangun awal pagi datang ke sekolah untuk memastikan anak murid di depan dia itu berjaya. Itu hakikat, itu kebenaran. Kita mungkin ada beberapa guru di negara ini mungkin terlepas kata ayat-ayat yang tak seharus dikatakan terkata, tapi bukan hasrat cikgu tu bangun awal pagi hari ini, dah bangun pagi ni hari ini siapalah saya nak tampar. Tak ada cikgu macam tu. Tak pernah ada pun. Situasi emosi mungkin mendorong situ, tapi kita di kementerian sentiasa menasihatkan cikgu-cikgu jangan mengambil tindakan seumpama itu. Kerana budak-budak sekarang beza. Dulu lain, sekarang lain. Dulu bila saya pergi sekolah, Tuan Haji, dulu saya pergi sekolah, bila di sekolah kena rotan 2 kali, 3 kali, balik rumah kita beritahu kepada mak, cikgu dengan harapan dapat simpati. Cikgu hari ni mak beritahu mak cikgu bagi saya rotan 3 kali. Oh ya ke? Dia kata tangan mana? Dia kata tangan kanan. Kita bunyi tangan kanan sakit. Okey, bagi saya tangan kiri, dia bagi saya 3 kali rotan lagi. Padan muka lagi kena, mesti betul cikgu pukul dia, nak ambil 3 lagi. Oh, ini pengalaman tak baik. So ada pula yang kali kedua, saya tak beritahu mak saya. Kena rotan 2 kali. Saya balik rumah diam-diam tak beritahu. Hantu punya kawan jiran saya, dia balik rumah saya, dia kata, "Aunty, hari ni Nathan kena pukul rotan 2 kali." Hantu tak kawan? So mak saya kata, "Betul ke kena pukul rotan hari ni?" Saya kata, "Betul." Siapa cakap? Itu tak penting. Betul ke tidak? Betul. Oh, you tak cakap dengan saya. 2 kali cikgu bagi, 2 kali mak bagi, 2 tambah lagi kerana tak memberitahu laporan kat rumah. Sekarang 1 kali rotan, besok ibu bapa bawa peguam ke sekolah. Kesian cikgu-cikgu saya. Gajinya pun bukan tinggi nak saman. Ambil peguam pun tak cukup gaji. So sistem ini kita kena biasakan. Masalah wujud, tapi kita kena cari cara-cara yang terbaik untuk mendekati anak murid. At Form 6, the students have achieved a level of intelligence. You can think. You are able to decide what is right, what is wrong. You must understand a teacher in school has got a tough task ahead. Very tough task ahead. Would you agree with me that each of you sitting here have got 2 characters? Would you agree with me that you have 2 characters inside you? How many of you agree with me? Those who's daring enough, I'll tell you why you have 2 characters. How many of you agree with me that yes, I have 2 characters in me? Thank you very much. You may have your answer. Why I say you have 2 characters? Now I'll ask this question again later. 1, you have a character in the classroom. You have a character at home. At home, you are very quiet.
In the classroom, you are very noisy. Now I'm asking you the question again. Do you have two characters, yes or no? Can I have your hands up? God bless you. Put your hands down. And remember, a teacher is not teaching 30 children in the classroom. Remember, a teacher is not teaching just 30 children in the classroom. A teacher is teaching 60 characters in the classroom. And that's not an easy job. Please appreciate the work of a teacher. In most religions, it says Father, Mother, Teacher, and God. Why God is placed in the fourth place, not first? In the Indian tradition, we call Mata, Pita, Guru, and Deva. Why God is the fourth place and not the first place, not in second, not in third? Why is it Mother, Father, Teacher, and then God? Because these three people introduce and teach religion to us. When a parent tells us, this is God, go and pray, we don't ask questions, we go and pray. And teacher gives us a If you do not know how to respect these three people, you won't go far. If you know to respect these three people, give priority to these three people, you will go so far that everybody will be proud of you. The decision to be successful or you want to fail is entirely yours. You have done the right thing so far. You have done the right thing. You're educated, and your parents will do anything for you in order to see you succeed. And I hope that you will continue to do your best, because you are the only people that we have in this country we depend on. We need you to lead us. We need you to help us. We want to listen to you. Listen to the teachers first. Do not be ungrateful to your parents. Do not be ungrateful to your teachers. If teachers have disciplined you, don't show it on their cars. You guys are good guys, I'm sure. But there are people who's angry with the teacher, will show the anger on the car. Pity the teacher. How is he going to repair the car? The government will not give any money for her or him to repair that car. Respect your teachers. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua guru-guru yang telah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan hebat sekali. Celebrating Teachers' Day once a year is nothing if you do not know how to respect a teacher every day. Respect a teacher every day. Take every day as a Teachers' Day, and you will be blessed with so many more successes. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih, dan saya harap pelajar-pelajar tingkatan 6 akan mencapai kecemerlangan yang lebih meyakinkan, yang dapat membina bukan sahaja pelajar-pelajar itu sendiri tetapi negara kita. Izinkan saya mengakhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Memancing ikan di Pulau Sembilan, tangkapan dikongsi, rakan dan taulan. Pelajar cemerlang, sanjungan terbilang, membina kerjaya, mengukir kemajuan. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengetua, semua hadirin hadirat sekalian, guru-guru, murid-murid, ibu bapa, PIBG. Sekiranya ada silap salah dalam saya memberi ucapan saya, jari 10 saya susun untuk mohon maaf. Sekali lagi, selamat berjaya. Buat yang terbaik untuk diri anda, keluarga dan negara. Sekian, terima kasih. Wang Tianyuan, tempat kedua. Persilakan Setish anak lelaki Vasudevan, tempat ketiga. Dari tingkatan 4 gigih, tempat pertama Lau Eugene.
Dan tempat ketiga, Kim Chi Hiat. Dari kelas 4 Fatana, dipersilakan tempat pertama teenage anak lelaki Ganesan. Lai Chen Chiu, tempat kedua. Dan Ho Tan Sen, tempat ketiga. Seterusnya bagi kelas 4 Erat, tempat pertama Muhammad Hanif bin Zaid. Tempat kedua Raj anak lelaki Vivian. Dan tempat ketiga Muhammad Firdaus bin Ismail. Prasana anak perempuan Endora Sami. Prasantini Dewi anak perempuan Celestial. Nurul Sumada binti Amam. Mutiara Khalila binti Khalid. Florence and Harry. Amirul Izzat Ibrahim bin Rusli. Yao Yi Deng. Maaf saya, Devraj anak lelaki. Persilakan Yao Yi Deng. Manifah Sagar anak lelaki Mekisami. Dan pihak sekolah juga mengambil kesempatan ini untuk kepada jurulatih bola sepak Encik Rosman bin Lamri. Untuk makluman hadirin sekalian, Encik Rosman merupakan seorang jurulatih pergaulan peringkat antarabangsa. Masa bersama-sama kami pada pagi ini, dipersilakan Tuan Pengetua untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berhormat. Cenderamata adalah pengetua majalah sekolah dan koleksi kajian tindakan guru-guru tingkatan 6 yang telah berjaya kami wujudkan. Dan buku ini telah pun ditemukan